Bismillah. A'udzubillahi as-sami'ul 'alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Muslimin dan muslimat, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kelapangan masa seterusnya dapat kita bertemu di alam maya pada malam ini. Sebagaimana yang kita telah janjikan tadi, malam ni tepat pukul 8 malam insya-Allah kita akan bersiaran secara live di Facebook. Dan sebelum tu saya mungkin ambil masa dalam sekitar 10 minit sebelum kita masukkan kepada topik ceramah kita ataupun topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Cuma sebagai mukadimah ini dalam sekitar 5 ke 10 minit, suka saya selain daripada nak menunggu sahabat-sahabat kita yang untuk masuk, jadi kita sama-sama mengambil iktibar daripada apa yang telah diumumkan siang tadi oleh Perdana Menteri kita berkaitan tentang isu COVID-19, yang mana kita katakan tempoh kita kena berada di rumah dilanjutkan sampai kepada 14 hari bulan hadapan. Dan saya kira mungkin ramai sahabat-sahabat yang dah mula resah, gelisah, tak tahu apa nak buat. Sehingga kan kalau kita tengok dalam Facebook daripada ayat-ayat hak cantik-cantik dah mula jadi mengarut. Jadi suka saya untuk nak mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ada satu surah. Surah ini dinamakan sebagai surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut ini di antara surah yang agak pelik, kerana kebiasaannya surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, selepas daripadanya dia akan menceritakan berkaitan tentang Al-Quran. Tetapi pada surah Al-Ankabut ini tidak diceritakan tentang Al-Quran, tetapi disebut tentang satu perkara yang disebut sebagai ujian. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah kata alif lam mim, wahai manusia, adakah mereka menyangka yang mereka itu telah pun beriman sedangkan mereka belum lagi diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada kalian. Dan daripada ujian tersebut kami dapat tahu siapa di antara mereka adalah orang yang beriman dan siapakah mereka di antara mereka adalah di kalangan al-kadzibin, iaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. So daripada ayat ni dapat kita faham ujian itu sebenarnya Allah bagi dekat kita ni atas sebab apa? Antaranya nak test iman. Kerana apa? Setiap orang tu dia tak boleh mengaku yang dia tu telah pun beriman sedangkan dia belum lagi diuji. Maka ujian itulah nak melihat seseorang tu sama ada dia ni hanya sekadar cakap sahaja ataupun dia adalah orang yang beriman. Sebagaimana disebut di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ajaban, kata, maaf okey, longgar sekejap. Iklan terjatuh. Okey. Tak dengar apa-apa? Suara okey? Ada orang yang tak dengar? Okey, boleh komen. Dengar tak? Dengar tak dengar? Okey. Dengar boleh tolong komen. Suara macam mana suara? Okey ke tak okey? Kuat sikit. Okey, kuat sikit saya kena pegang kat sini. Okey, kat sini sekarang dengar. Okey Zaki. Okey, suara okey tak okey?
Rapat sikit mic. Okey, kebetulan kami malam ni macam-macam yang tertinggal. Terpaksa pakai earphone malam ni. Okey. Beres dengar? Alhamdulillah. Okey. Okey, Huzaifi. Boleh dengar? Suara okey. Alhamdulillah. Okey, suara okey. So saya kena pegang yang ni. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, saya sambung balik sabda Nabi SAW. Ni kita tak masuk lagi. Ini cerita Isra' Mi'raj sebagai pembukaan kata pihak penaja. Dia minta supaya saya sebut sikit mukadimah ini berkaitan tentang COVID-19 sebelum kita pergi kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj dan tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini insya-Allah. Baik, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amri mu'min. Aku rasa amat pelik. Peliknya seorang yang beriman itu, bila orang yang beriman tu jadi pelik. Makna pelik kat sini ni macam kita katakan istilah dia macam kita respect lah. Seseorang kalau dia cakap dia beriman, dia mesti kena ada benda ni. Apa benda tersebut? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, bila Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, dia akan sabar. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia nikmat, maka pada waktu tersebut dia akan bersyukur. Maka itu di antara hadis yang Nabi SAW sebut, iaitu Nabi SAW kata, aku terasa hairan ataupun pelik. Maksud pelik kat sini, aku tabik ataupun aku respect pada seorang tersebut. Baik, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Okey, sebelum kita masuk pada tajuk, suka saya untuk kita mengambil manfaat daripada apa yang berlaku ini, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Kebetulan tadi saya baca satu tulisan sahabat hantar pada saya satu kitab yang mana diceritakan di Kahirah pernah berlaku satu peristiwa, iaitu peristiwa ta'un yang telah melanda di Kahirah pada zaman dahulu, sehingga pada peringkat permulaannya yang meninggalnya dalam lingkungan 30 orang. Akhirnya mereka berpuasa selama 3 hari. Selepas berpuasa selama 3 hari, kemudian mereka keluar sebagaimana orang yang pergi buat solat istisqa, kan pergi kat tengah padang berkumpul ramai-ramai untuk nak pohon doa, berkumpul, bermunajat, berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan bantuan. Akhirnya apa berlaku selepas daripada perhimpunan tersebut? Setelah perhimpunan tersebut, maka berlaku di sana jangkitan daripada penyakit ta'un itu makin teruk, sehingga dikatakan yang meninggalnya sampai 1000 orang. Asalnya 30 orang, tapi disebabkan dia orang buat berkumpul di satu tempat, satu padang, bermunajat, nak berdoa kepada Allah, akhirnya daripada 30 orang jadi 1000 orang. Maka di sana ramai di antara para alim ulama pada zaman tersebut telah mengeluarkan pandangan mereka. Ada yang mengatakan itu ujian yang Allah nak beri. Tetapi saya tertarik dengan pandangan yang kedua dengan mengatakan paling afdal adalah mereka tidak keluar pada waktu tersebut kerana ditakuti akan terjebak ataupun jatuh di dalam perkara. Maaf sekali lagi jatuh. Okey. Dia kena ke sini sikit. Sekejap Sorry. Terjatuh pula. Ni panas ni. Okey. Suara okey semua? Alhamdulillah. Okey, kita sambung balik. Okey Alright. Okey, sini sikit. Okey. Dia ada yang longgar ni, tak dengar. Kejap Kita iklan sebentar. Okey, ke bawah sikit. Okey. Kunci. Okey. Sekejap kita punya technician. Biasa duduk dekat masjid. Malam ni duduk dekat rumah sahaja. Ditemani oleh 2 orang sahabat yang bersama-sama dengan saya untuk buat rakaman pada malam ni, tapi ada masalah teknikal sedikit berlaku, terpaksa kita gunakan earphone. Okey, insya-Allah. Okey Ustaz. Okey. Baik, insya-Allah. Sahabat kita kata macam kat Mekah, bukan kat Mekah, insya-Allah kita doakan COVID-19 akan selesai cepat sehingga jemaah kita dapat menunaikan fardu haji pada tahun ini insya-Allah. Qul amin. Allahumma amin insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung kembali. Saya sambung balik tadi cerita kes ta'un yang pernah berlaku di Mesir dalam satu kitab yang dihantarkan pada saya tadi. Di situ diceritakan asal yang meninggal 30 orang. Tapi akhirnya para
alim ulama yang ada pada waktu tersebut, dia ajak orang ramai untuk pergi kat tengah padang, bermunajat pada Allah, berdoa. Akhirnya daripada 30 orang meninggal, merebak sampai jadi 1000 orang meninggal. Akhirnya beberapa orang di kalangan alim ulama yang hidup pada waktu tersebut mengatakan, dia kata, kalau sekiranya mereka tak keluar, pergi berkumpul beramai-ramai, itu lebih afdal dan lebih aula. Kenapa? Kerana dia kata, kerana boleh menimbulkan fitnah. Fitnah pada siapa? Yang pertama, fitnah kepada alim ulama. Yang kedua, fitnah kepada Islam sendiri. Iaitu macam mana sepatutnya bila kita berdoa, maka setiap benda yang kita minta itu Allah akan makbulkan dan hilangkan. Tiba-tiba berlaku sebaliknya. Maka di situlah letaknya fitnah. Maka sekiranya mereka tak keluar, itu lebih afdal, lebih aula. Maka di sana juga saya kira topik ini telah dibahaskan oleh asatizah kita dengan panjang lebar berkaitan tentang isu keluar ataupun tak keluar. Saya kira cukup sekadar itu. Cumanya sekadar ruang masa sebelum saya diberikan arahan untuk masuk kepada tajuk. Jadi saya ceritakan terlebih dahulu. Kita belum masuk lagi, insya-Allah dalam sekitar seminit dua lagi, sekejap lagi kita akan masuk. Baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan situasi yang kita katakan amat mencabar pada saat dan ketika ini, suka saya untuk nak bawakan satu peristiwa yang berlaku ketika Nabi SAW mula-mula tiba di Madinah. Nabi SAW berikan kepada kita 4 petua. 4 petua ini iaitu saat mula-mula dia sampai. Waktu mula-mula Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi pesan kepada para sahabat di kalangan ahli Madinah dan juga para muhajirin, ufshus salam wa ut'imut ta'am wasilul arham wa salatul lail wa nasuniyam tadkhulul jannatu bisalam. Apa maksudnya? Yang pertama adalah ufshus salam, sebarkan salam. Okey, saya akan terangkan apa makna sebarkan salam. Wa ut'imut ta'am, dan jamu orang makan. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Wasalatul lail wa nasuniyam, dan solat di waktu tengah malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannatu bisalam, masuklah kalian ke dalam syurga dalam keadaan selamat sejahtera. Baik, saya nak cuba fahamkan hadis yang kita bacakan ini, iaitu dalam beberapa sudut. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah pada waktu tersebut, walaupun pada zahir hadis itu menyebut sebarkan salam, tetapi sebarkan salam ini kita ambil dalam rangka yang lebih luas, iaitu kekalkan keselamatan, kesejahteraan di mana sahaja tempat yang kita berada. Islam adalah agama yang sejahtera. Jangan disebabkan kita mendatangkan mudarat pada orang yang lain, termasuk ketika mana kita berhadapan dengan COVID-19. Maksud ufsyus salam ni sebarkan kesejahteraan. Maknanya la dharara wa la dhirar. Jangan kita mendatangkan mudarat kepada orang dan sesiapa pun tidak boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Di sini unsur ikhtiar kita daripada kita tidak terjebak di dalam penyakit yang berjangkit yang kita sedang hadapi ini berbetulan juga sebagaimana hadis Nabi SAW, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wafir minal majzumi kama tufirru minal asadi. Saya ambilkan teks yang terakhir daripada hadis tersebut yang berbunyi, larilah kalian daripada penyakit kusta sebagaimana larinya kamu daripada singa. So di sini menggambarkan kepada kita kena mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan. Yang mendatangkan kemudaratan pada diri pada waktu yang sama, kerana kita nak kekalkan tempat yang kita berada itu dalam keadaan salam, kerana Islam adalah agama yang salam, nak mensejahterakan tempat yang kita berada, negeri kita, kampung kita, negara kita dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Dan saya kira kalimah ufsyus salam yang disebarkan oleh Nabi SAW ketika sampai di Madinah itu adalah sebaik-baik ucapan kepada mereka. Yang kedua, Nabi SAW pesan, wa ut'imut ta'am, jamu orang makan. Dan jamu orang makan ni jangan kita pandang dari segi aspek sekadar belanja kawan makan, ataupun bagi orang sepinggan, 2 pinggan, ataupun belanja bagi dekat sesiapa makan dalam jumlah yang tertentu. Bahkan kita ambil, dan saya suka nak terjemahkan wa ut'imut ta'am ini dalam perkara iaitu perkara menjaga kebajikan. Perkara menjaga kebajikan, walaupun kita berada di rumah, kita tidak boleh pergi ke mana-mana, tapi pandang-pandang juga.
pada sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang di antara kita yang kerja bukan tak kerja makan gaji, ada yang jual karipap tepi jalan, yang jual nasi lemak, yang gaji hari, maknanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ni, orang-orang yang macam ni kita kena lihat. Dan saya kira fungsi masjid yang amat-amat patut dilaksanakan pada saat ini, tunjukkan kepentingan masjid pada saat ini, keluarkanlah tabung-tabung duit-duit yang terkumpul di dalam akaun-akaun masjid itu dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam untuk menjamu makan. Saya ingat saya ada satu masjid di Aikeroh ini, dia orang telah buka tabung di masjid dan dibeli makanan-makanan, juga kelengkapan-kelengkapan harian dan dan akan dihantar pergi kepada rumah-rumah yang tertentu dan orang-orang yang tertentu. Juga saya juga dengar beberapa masjid di sekitar Melaka ini yang buat benda yang sama juga, dan saya kira ini termasuk di dalam hadis pesanan Nabi kepada penduduk Madinah, iaitu wa ut'imut ta'am, jamu orang makan. Jaga di antara kita, mungkin kita tak apa lagi dalam rumah kita, ada orang yang keluar pergi ke Maidin, Tesco, beli barangan yang kita katakan bertroli-troli, makanan yang boleh cukup sampai sebulan. Tapi ada orang yang mungkin tak ada makanan, bahkan kita dah dapat lihat kesan daripada apa yang berlaku 2 minggu kita berada di rumah, akan ditambah lagi 2 minggu, kita tak pasti apa yang akan berlaku lagi. Sebab tu perlu bagi kita ni untuk menjaga kebajikan sahabat-sahabat kita. Pada waktu yang sama kita telah merealisasikan pesanan yang ketiga yang Nabi SAW sebutkan, iaitu wasulul arham, jaga hubungan. Jaga hubungan ni dalam faktor sosial. Ya, kita tak boleh keluar daripada rumah, tapi bukanlah bermaksud tanpa kita tak perlu nak bertanya khabar saudara mara kita. Kita ada handphone, kita ada media elektronik. So bertanya khabar, tengok kesusahan orang. Ingat sebagaimana kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni aqih. Sesungguhnya Allah akan membantu mana-mana orang, yang mana orang tersebut dia membantu saudara-saudara dia yang lain. Mudah-mudahan mungkin menjadi asbab dengan kita memperbanyakkan sedekah, melihat di kalangan sahabat-sahabat kita yang susah, kaum kerabat kita yang susah, maka asbabnya akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kembali wabak yang telah melanda dunia pada saat ini, insya-Allah. Dan yang terakhir iaitu wasolatul lail wa nasuniyam, solat di tengah malam ketika manusia sedang tidur. Inilah peluang kita. Kita tak ada apa-apa kat rumah. Apa kita buat? Bangunlah di tengah malam, tidur awal, bangun di tengah malam. Semua kita pakat berdoa. Mungkin dengan doa-doa dari kalangan sahabat-sahabat yang soleh, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan doa-doa tersebut. Sudah pasti sebagaimana janji Allah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Baik, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira itu sekadar sedikit selingan kita katakan. Sebagaimana kata penaja pada saya tadi, dia kata Ustaz selitlah sikit berkaitan tentang COVID-19 sebelum kita masuk kepada topik. Dan insya-Allah sekarang kita akan masuk kepada topik yang kita nak bincangkan, iaitu tentang menyelusuri ataupun kita katakan mengubati stres, kesulitan, kesusahan, dan apa yang kita lihat kita hari ini telah berada pada keadaan yang macam-macam gelagat yang kita dapat lihat di WhatsApp. Ada orang hantar video, ada hak atuk naik motor kat dalam rumah, ada yang macam-macam lah yang tiap-tiap hari post dalam Facebook dengan post-post yang merapu, dan kita dapat gambarkan bagaimana kacaunya jiwa-jiwa kita yang telah dikurung dalam tempoh beberapa hari ini. Saya kira baru seminggu kena kurung ni. Bagaimanalah keadaannya saat ketika mana kita berada di dalam kubur. Kalau sahabat-sahabat semua bayangkan, kita nak berada dalam tempoh masa yang lama, dan sudah pasti keadaan lebih dahsyat lagi. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. InsyaAllah pada malam ini saya akan mengupas tentang satu topik dalam lingkungan masa sekitar kita ada dalam 40 ke 45 minit insyaAllah. Untuk kita kupas tentang bagaimana caranya kita nak berhadapan dengan saat-saat yang sukar. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak menghadapi jiwa kita yang stres. Hari ini kita dapat lihat bagaimana pelbagai luahan-luahan perasaan yang kita dapat lihat di kalangan orang-orang yang jiwa kacau ketika berhadapan dengan
dengan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah timpakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya nak kaitkan jiwa kacau, mengubati jiwa dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Macam mana caranya? Yang pertama sekali, kalau kita perhati di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan, asal usul Allah ciptakan manusia ni dalam keadaan jiwa kacau. Hati yang sentiasa tak tenang, hati yang kosong, hati yang tak tenteram. Bukan saya yang sebut. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, nescaya kita akan dapat lihat. Antaranya, ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a. Bila kami timpakan pada mereka kesusahan, dia akan keluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a. Bila kami timpakan kepada mereka kesenangan, mereka akan jadi kedekut. Illal musallin, melainkan orang yang bersolat. Okey. Sekejap lagi kita akan kaitkan dengan solat ini. Baik, ayat ini nak ceritakan pada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Siapa boleh tahan kalau dah 2 minggu nak kena duduk dalam rumah ni? Siapa boleh tahan hampir 1 bulan kita akan berkurung kat dalam rumah? Anak-anak dah duduk bersilap dalam rumah, mak bapak pun duduk bersilap sekali. Ada yang dah sampai tak turah, ada yang sampai daripada 50 kilo berat dah jadi 60 kilo, dah jadi 70 kilo, kejap-kejap masuk dapur, kejap-kejap masuk dapur bagi yang ada makanan. Ada yang pening kepala fikir duit macam mana dia nak cari. Ada yang susah hati dengan pelbagai benda-benda yang tergendala disebabkan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah timpakan kepada kita ni. Baik, sekarang ni macam mana kita nak jadi supaya kita ni jadi orang yang paling tenang, paling cool. Sebab itulah saya nak bawa tuan-tuan supaya kita dapat ambil pengajaran dan pengiktibaran daripada satu kisah yang telah berlaku kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah Al-Isra' wal Mi'raj. Baik, saya nak ringkaskan kisahnya. Kalau sahabat-sahabat perasan, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau siapa buka kitab sirah, kita akan jumpa beberapa perkara berlaku. Okey, saya ceritakan. Yang pertama sekali berlaku sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah satu tahun yang dinamakan sebagai Amul Hazni, tahun duka cita. Apa dia makna tahun duka cita ni? Tahun duka cita ni tahun yang menceritakan bagaimana kematian 2 orang yang Nabi SAW sangat kasih. Yang pertama sekali adalah isterinya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan yang keduanya adalah bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. 2 orang telah meninggal. Yang kedua-dua mereka ni menjadi tulang belakang kepada Nabi SAW. Nabi SAW sedih tak? Nabi sedih. Baik. Takkan Nabi nak sedih? Nabi sedih, tuan-tuan. Kenapa kita katakan Nabi sedih? Sebab tahun itu ditulis dalam kitab sirah sebagai Amul Hazni. Amul Hazni, tahun duka cita. Maka tahun duka cita ni menggambarkan bagaimana Nabi SAW adalah seorang yang, dia adalah seorang manusia. Bila manusia ni sudah pasti akan terdedah dengan stres, akan terdedah dengan bimbang, dengan sedih, dengan down dan pelbagai perasaan-perasaan yang boleh kita ungkapkan. So Nabi SAW jadi sedih. Sedih yang pertama disebabkan kematian 2 orang ini. Kesedihan yang keduanya pula berlaku disebabkan apa? Disebabkan oleh kerana dakwah Nabi SAW di Mekah. Pada waktu tersebut berlaku tahun ke-6 kenabian, tahun ke-7 kenabian, tahun ke-8 kenabian, telah berlaku satu peristiwa yang besar. Apa dia peristiwa yang besar tersebut? Iaitu berlakunya satu peristiwa, iaitu dipanggil pemboikotan. Boikot ekonomi ataupun boikot terhadap orang-orang Islam pada waktu itu berlaku. Orang-orang musyrikin Mekah waktu itu mereka telah boikot orang Islam. Tak boleh berniaga, tak boleh jual barang, tak boleh tolong. Bahkan ada di antara para sahabat-sahabat yang teramat susah sehingga anak-anak menangis. Pedagang-pedagang yang datang daripada luar tidak dibenarkan untuk berniaga dengan orang-orang Islam. Kalau nak beli, dinaikkan harga dengan begitu tinggi sekali pada waktu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, penentangan kepada Nabi SAW amat-amat dahsyat.
Sehingga pada waktu tersebut di kalangan sahabat ada yang diseksa dengan begitu dahsyat. Antara mereka Zinnirah Ar-Rumiyah, seorang perempuan. Zinnirah Ar-Rumiyah ni ada riwayat mengatakan dia ni adalah hamba kepada Abu Jahal. Apa dibuat? Dia telah ditangkap, diseret pergi kat tengah padang pasir, kemudian diseksa dengan seksaan yang berat. Kemudian datang orang-orang Quraisy, dia ambil kayu, dicucuk kedua belah mata Zinnirah Ar-Rumiyah sampai buta kedua belah mata dia. Kemudian diejek pula Zinnirah ni dengan berkata, padan muka hang. Kalau orang Kedah dia kata padan muka hang. Itulah sebab hang tak beriman dengan Tuhan kita, Tuhan tok nenek kita, maka Tuhan tok nenek kita ni telah jatuhkan bala bencana kepada engkau, dua belah mata engkau jadi buta. Apa kata Zinnirah dengan iman dia yang kuat pada waktu tersebut? Rabbi qadirun ala raddi basari. Tuhan, aku akan mengembalikan semula mata aku yang buta. Akhirnya Allah kembalikan balik mata dia. Tapi yang poin yang saya nak ceritakan, pada waktu tersebut bagaimana dahsyatnya penderaan, penyeksaan yang berlaku. Bukan sekadar itu, bahkan Nabi SAW ketika masuk ke kawasan Kaabah untuk berdakwah kepada orang Mekah, apa mereka buat? Al-Quran menceritakan, datang Abu Jahal, Abu Lahab, apa kata dia? Walghaw fihi. Kau orang buat bising. Jangan bagi Muhammad boleh bercakap. Nak bercakap pun tak boleh. Dia orang buat bising. Bila Nabi SAW baca Al-Quran, dia orang akan bising sehingga tak dengar suara Nabi. Tak cukup sekadar itu, ada di antara mereka yang sumbat telinga mereka dengan tangan. Yaj'alu asabi'ahum ala azanihim. Mereka meletakkan kedua belah jari pada kedua belah telinga. Wastarishaw thiyabahum. Angkat kain selak tutup kepala. Tak nak dengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan pada kami hujan yang bermanfaat. Hujan di Melaka, hujan lebat sekarang ni baru turun. Mudah-mudahan bumi Melaka diserami dengan hujan yang berkat, bukan hujan yang mendatangkan musibah, dan dipenuhkan tempat-tempat takungan air. Kami di sini tak ada air. Airnya kurang sehingga air terpaksa dicatu. Allahumma sayyiban nafi'an. Ahlan ya ma'an sarairah. Hadha sahbi yani min al-Urdun. Masya-Allah alaik. Ahlan sahlan. Baik, Ayah Ahmad Muhammad Afiq Hashim. Okey, ni jiran Ahmad Fairul Azli Abdul Rauf. Ahlan wa sahlan. Baik, ni orang Jepun ke apa ni? Gua Kudo Banzai. Masya-Allah. Okey. Sambung balik. Apa dah tadi kita cerita? Penaja? Kan dah lupa dah. Penaja dan puak duduk kat depan. Okey, baik. Baik, diseksa, diazab dengan azab yang amat dahsyat. Akhirnya Nabi SAW rasa sedih. Yang pertama, dua orang di kalangan keluarga Nabi SAW telah meninggal. Orang Mekah tak nak terima. Akhirnya Nabi SAW mengambil keputusan untuk pergi berdakwah ke tempat yang baru yang bernama Taif. Pergi ke Taif. Bila dah sampai ke Taif pada waktu tersebut, tak sempat nak cakap. Apa berlaku? Dihalau keluar, dilontar Nabi SAW dengan batu. Kita hari ini, orang duk tulis dalam Facebook. Kita katakan setakat kena kutuk tu, hati ada yang hati tisu terasa. Nabi SAW bukan dikutuk, dilontarkan dengan batu sampai berdarah. Pada waktu tersebut beliau berada bersama-sama dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Akhirnya Nabi terpaksa keluar daripada Taif. Nabi singgah di satu kebun yang dipunyai oleh seorang tokoh yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah ni kata dekat penjaga kebun dia, kalau mana-mana orang yang datang singgah, engkau berikanlah kepada orang tersebut buah-buahan daripada kebun dia. Ketika Nabi SAW berada di dalam kebun tersebut, Nabi SAW telah bermunajat kepada Allah dengan satu doa yang amat masyhur. Kata Zaid bin Harisah, pada waktu tersebut Nabi SAW mengangkat kedua belah tangan sehingga menampakkan ketiaknya, berdoa kepada Allah. Maka daripada sinilah menggambarkan betapa Nabi SAW pada saat itu berada pada keadaan jiwa yang teramat sedih dengan apa yang berlaku. Kematian dua orang, penolakan orang Mekah terhadap dakwah baginda, dan penolakan orang-orang Taif. Akhirnya Nabi SAW first kali perbuatan yang Nabi buat adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut dengan doanya yang masyhur, Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku nak mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku, ya Allah. Daripada ayat ataupun hadis ini,
menunjukkan kepada kita Nabi SAW pada waktu itu berada dalam keadaan yang teramat lemah, teramat sedih dan teramat duka cita. Bahasa pundahnya down yang teramat. Baik. Kemudian berlaku setelah Nabi SAW berdoa, berlaku satu peristiwa. Datang hamba kepada Rabi'ah ini yang bertugas dalam kebun tersebut. Dia bawa sepinggan buah anggur, ada yang kata buah kurma, diberikan kepada Nabi SAW. Berlakulah dialog yang akhirnya menyebabkan si Adas, hamba tersebut, telah masuk Islam. Baik, Nabi SAW mendapat keseronokan yang pertama dengan salah satu perbuatan yang baginda buat, iaitu dengan cara berdoa. Kemudian Nabi SAW, dipendekkan cerita, Nabi pulang ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, di satu tempat Nabi SAW, sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW berhenti di situ dan melakukan solat sebelum memasuki kota Mekah. Ketika Nabi SAW solat pada malam tersebut, ditakdirkan Allah turunkan satu surah. Dan surah itu adalah surah jin. Apa kata Allah? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Nabi SAW pun sampai kat Mekah. Bila sampai kat Mekah, Nabi solat 2 rakaat. Dalam solat Nabi baca Quran. Ketika Nabi baca Al-Quran, pada waktu itulah berlaku satu peristiwa, telah datang segerombolan jin. Jin datang. Banyak tak banyak jin tu sehingga disebutkan di dalam surah jin, mereka terpijak di antara satu sama lain dan mereka memanjangkan leher semata-mata nak dengar Nabi baca Quran pada malam tersebut. Nabi solat sambil membaca Al-Quran. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, mungkin tuan-tuan pernah dengar satu tempat, nama tempat tersebut Masjid Jin. Masjid Jin. Tahu tak pasal apa dinamakan tempat itu dengan Masjid Jin? Tempat itu dinamakan Masjid Jin kerana di situlah tempat berlakunya peristiwa yang saya ceritakan ini, qil dikatakan. Sehingga dinamakan tempat itu sebagai Masjid Jin. Ada jemaah kita, saya pernah bawa jemaah umrah pergi kat sana. Waktu pergi, 2 orang hilang ke 3 orang. Dah petang dah baru balik. Kita pun tanya, mana pergi ni seharian kami cari tak jumpa ni Haji. Kami pergi ziarah Masjid Jin, Ustaz. Saya kata, Masya Allah, jauh-jauh kau datang, jin juga yang kau cari. Bila ditanya di antara Masjid Jin dengan Masjidil Haram, mana lebih baik? Masjidil Haram. Kenapa tak solat kat Masjidil Haram? Jin juga yang dia orang cari. Tapi saya ceritakanlah kenapa dinamakan Masjid Jin, kerana berlakunya peristiwa ni. Baik, akhirnya Nabi SAW dapat keseronokan yang kedua. Keseronokan pertama setelah doa, masuk Islam Adas. Keseronokan yang kedua, kemasukan Islam jin. Jin masuk Islam. Sekali saja Nabi baca Quran, jin ni boleh masuk Islam. Sehingga kan kata jin, kami telah mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad. Kami merasa takjub dan akhirnya kami beriman dengan ayat Al-Quran tersebut. Kita hari ni kadang-kadang dengar Al-Quran bertalu-talu, tak rasa apa. Sebab tu pembohong. Siapa yang kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia tu kalam paling pembohong. Ataupun sejahat-jahat manusia, itulah sebaik-baik jin. Pandangan ini tak boleh diterima kerana di kalangan jin ada yang beriman dan ada yang tidak. Jin mendengar Al-Quran, akhirnya mereka beriman. Allah datangkan keseronokan yang kedua. Berlaku pula keseronokan yang ketiga setelah Nabi SAW balik ke Mekah pada satu malam. Nabi tidur di rumah Ummu Hani, salah seorang isteri baginda. Pada waktu itulah datang Jibril alaihissalam telah membawa Nabi SAW. Sebelum itu dibersihkan terlebih dahulu, dibelah dada Nabi sebagaimana disebutkan di dalam hadis, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, dimasukkan kesabaran dan sebagainya. Akhirnya berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perjalanan sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Baik. Dalam ayat ini Allah kata, Maha suci Allah yang telah menjalankan. Cerita ini, cerita Isra' dan Mi'raj ini adalah cerita yang kita katakan cerita yang amat menakjubkan. Cerita ini di antara cerita pelik. Cerita ini di antara salah satu mukjizat yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi, melainkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tuan-tuan ingat pernah berlaku satu peristiwa, iaitu
Saya ingat saya belasan tahun yang lalu di Pendang, Kedah. Ada orang Pendang ke kat sini, sila angkat tangan. Ada orang Pendang? Kalau ada lah. Kalau ada orang Pendang, kalau tuan-tuan ingat, pernah berlaku belasan tahun. Saya ingat saya waktu tu saya baru habis belajar daripada Jordan, balik ke Malaysia. Satu kampung di Pendang ni, orang Pendang ni ada satu tempat di Pendang ni, dia cakap dia tu pelet ataupun slang dia tu slang nak macam bunyi siam. Contohnya, mu nak pergi mana ni, Mat? Pergi kedai ya. Pergi kedai buat apa ni? Zaman lah ni bukan boleh keluar tu, polis buat koperasi tengah jalan tu. Tu cara orang Pendang. Bukan orang semua Pendang. Ada sebahagian tempat di Pendang ni, dia cakap dia tu pelet ataupun slang dia tu bunyi nak macam bunyi siam. Sajalah kita selit sikit selingan, bukan? Baik, apa berlaku? Ada budak-budak di kampung ni, budak-budak duk main petang-petang ni dekat surau. Tiba-tiba, apa berlaku? Waktu tengah duk main dekat surau ni, budak-budak berlari balik ke rumah, pergi cerita dekat mak-mak yang duduk kat rumah ni. Apa cerita dia? Cerita dia orang kata, mak pergi tengok cepat no kat surau. Mak dia tanya, kenapa pula lama duk Melaka, hilang lepas dah Kedah. Pasal apa? Mak dia tanya. Kata si budak-budak ni, mak pergi tengok cepat mak oi. Nu kami tengok kain sejadah tengah solat mak oi. Orang kampung tu cakap macam tu, slang dia. Dia kata tengah solat, kain sejadah tengah solat. Terkejutlah makcik-makcik ni pekat berlari semua pekat pergi surau. Sampai dekat surau, pergi tengok. Tengok betul. Betul apa kain sejadah adalah 5-6 ekor kain sejadah ni duk bertenggek kat atas lantai. Ada seekor kain sejadah ni pula jadi imam. Duduk kat depan. Tak cukup dengan datang makcik-makcik ni, panggil pula Tok Imam datang. Tok Imam datang. Tok Imam tiap kunci pintu surau lagi, barangkali mungkin takut kain sejadah tu lari keluar. Gamaknya kot. Tak cukup lagi, telefon pula TV3 pula datang. TV3 pun datang. Temu ramah makcik tu ni tadi. Apa pandangan makcik dapat tengok kain sejadah hari ni? Kata makcik tu lah, makcik pun tak tahu, barangkali mungkin sebab orang tak nak solat, kain sejadah tumpang solat barangkali, dia kata. Jadi saya mengajar kebetulan malam tu, ada orang tanya soalan. Apa pandangan Ustaz? Peristiwa di Pendang, Kedah petang tadi, kain sejadah bersolat. Pelik tak Ustaz? Saya tanya, kenapa pelik ke peristiwa tu? Dia kata, pelik lah Ustaz, kain sejadah bersolat. Saya kata, biar betul. Kain sejadah tu bergerak tak? Dia diam. Saya tanya awak, bergerak tak bergerak? Tak bergerak. Kain sejadah tu berada di awang-awangan tanpa tali? Tak. Kain sejadah tu rukuk sujud? Tak juga. Kain sejadah tu macam mana keadaan dia? Dalam keadaan hanya bertenggek sahaja. Saya kata, kalau sekadar kain sejadah terbentuk macam orang duk bertenggek kat atas lantai, cuba pergi tanya makcik-makcik yang pandai buat gubahan. Bukan sekadar bentuk orang tengah solat. Bentuk kereta kebai pun dia boleh buat. Sekarang ni ada orang buat cekodok corona. Tahu cekodok corona? Dia buat cekodok bentuk macam virus corona tu. Punya pandai makcik-makcik kita ni. Apalah sangat sekadar nak lipat kain sejadah jadi bentuk macam orang tengah solat. Saya kata tu bukan benda yang ajaib. Nak tahu ajaib tak ajaib, kita kena tengok di dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah ni, benda yang ajaib ni ada kaedah dia. Apa kita sebut kaedah dia ni? Dia kata benda yang ajaib itu disebut sebagai amrun khariqun lil'adah. Benda yang berlawanan dengan adat. Setiap benda yang berlawanan dengan adat, maka benda tersebut adalah benda yang ajaib. Saya kata benda kain sejadah tadi bukan masuk benda yang berlawanan dengan adat. Siapa-siapa pun boleh buat. So benda tu bukan benda yang ajaib pun. So tak termasuk. Contoh ajaib. Nabi SAW di celah-celah jari baginda keluar air. Ajaib. Contohnya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ajaib. Dan di antara keajaiban mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keajaiban Al-Quran, mukjizat yang tak pernah hilang sampailah ke zaman hari ini. Mukjizat tersebut masih lagi berlaku sehingga kita dapat melihat banyak ilmu-ilmu yang kita dapat kutip daripada Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. So, di antara salah satunya Nabi Nabi dibawa oleh oleh Jibril, akhirnya diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika melaluinya sebagaimana disebut di dalam Sahih Bukhari, dia telah berhenti di beberapa tempat, antaranya di Taibah iaitu Madinah, antaranya di Baitul Laham, sehinggalah tiba. Tapi perjalanan masjid ke masjid. Okey, saya ulang balik. Yang pertama, Nabi telah diuji dengan tahun duka cita. Nabi sedih. Okey. Nabi telah ditolak
dakwahnya oleh penduduk Mekah. Nabi juga sedih, kecewa. Nabi juga telah ditolak oleh penduduk Taif. Nabi juga sedih dan kecewa. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kemudian Allah datangkan satu kenikmatan, seorang lelaki yang tak disangka-sangka masuk Islam. Kemudian berlaku yang kedua, jin pula masuk Islam. Kemudian berlaku peristiwa yang ketiga, Nabi dibawa berjalan, diisra'kan. Isra' ni maknanya diperjalankan. Apa beza Isra' dengan musafir? Okey, musafir berjalan ke satu tempat dan kita tahu tempat yang kita nak tuju. Yang tu dipanggil musafir. Dan musafir dia akan pulang balik daripada tempat yang dia datang. Hijrah, dia pergi ke tempat yang dia nak tuju tapi dia tak tahu bila nak pulang. Yang tu dinamakan hijrah. Ada pula Isra'. Isra' juga maksudnya move daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi dia bukan pergi, tetapi dia dibawa, diperjalankan. Contoh, kita balik ke rumah, mak kita kata, dia kata, kita pun tanya, mak pergi mana? Mak, bapa engkau Isra' mak pergi ke Tesco. Kita kata, biar betul mak. Betul ke kalimah Isra' kat situ? Maksud Isra' ni diperjalankan daripada satu tempat ke satu tempat dengan dibawa. Bukan dia yang berjalan tapi dia dibawa. Itu maksud kalimah Isra' kita katakan. Adapun Mi'raj naik ke langit. Sebagaimana ayat Al-Quran ya'rujul malaikata. Maka itu maksud kalimah Mi'raj. Baik, akhirnya Nabi diperjalankan daripada masjid ke masjid, kemudian dibawa naik ke langit, akhirnya dipertontonkan tentang akhirat, syurga dan neraka. Dan akhirnya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya diberikan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah dan diberikan solat. Baik, tadi Ustaz kata nak cerita tentang mengobati stres, jiwa kacau melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Macam mana kami tak nampak lagi ni apa yang Ustaz nak kaitkan. Okey, ni kita dah sampai dekat yang poin-poin yang hujung ni dalam tempoh masa 20 minit ni. InsyaAllah saya akan ceritakan bagaimana. Okey, baik. Kalau siapa perasan, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku apa yang pertama? Kita dah katakan Nabi dah stres, duka cita dengan peristiwa yang saya sebutkan. Apa yang Nabi buat? Maka Nabi telah berdoa kepada Allah. Dia telah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku. Tuan-tuan, kalaulah Nabi sendiri pun diuji, takkanlah kita orang biasa tak diuji. Bahkan ujian yang diberikan kepada Nabi SAW lebih berat dengan ujian yang telah menimpa kepada kita pada hari ini. Baik, sebaik-baik orang yang telah ditimpa dengan apa-apa ujian, perkara pertama yang mereka perlu lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawakan satu contoh, iaitu contoh yang datang. Antaranya Nabi Ayub AS berdoa kepada Allah. Allah uji dia dengan penyakit yang telah menimpa sehingga anak-anak dia tinggalkan dia, isteri dia tinggalkan dia, akhirnya dia sebatang kara. Akhirnya dia berdoa kepada Allah dengan satu doa, Rabbi inni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa satu penyakit. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih. Akhirnya Allah sembuhkan dengan doa tersebut. Nabi Allah Yaqub AS ada 12 orang anak. 2 orang anak dia telah hilang. Setelah Nabi Yusuf hilang pula Bunyamin. Sedih sehingga menyebabkan dia menangis sampai buta mata dia. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Apa dia kata? Innama ashku bassi wa huzni ilallah. Di dalam surah Yusuf diceritakan bagaimana Nabi Yaqub AS telah berdoa kepada Allah dengan doa dia yang masyhur. Sesungguhnya aku mengadu masalahku ini dan kesedihanku ini hanyalah kepada Allah. Tuan-tuan, kita diuji dengan COVID-19. Kita diuji dengan kita terperap dekat rumah. Kita diuji dengan kematian yang naik secara mendadak. Tiap-tiap hari ada kematian. Kita diuji dengan kekurangan mungkin makanan. Kita diuji dengan kematian. Kita diuji dengan kesusahan. Ingat tak? Ujian ini Allah telah janji memang nak bagi dekat kita. Dalam Al-Quran Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Wahai manusia, sungguh-sungguh kami akan uji kalian. Kami uji kalian, iaitu dengan lapar. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, tak ada duit, hilang harta. وَالثَّمَرَاتِ, kehilangan tumbuhan, buah-buahan tak menjadi.
kematian. Allah kata wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Maka orang yang cerdik dia tahu setiap ujian di sana inna ma'al usri yusra. Bersama dengan susah itu adanya kesenangan yang kita tak tahu, yang hanya berada di dalam rahsia Allah. Cuba tuan-tuan perhati. Nabi Nuh alaihi salam, Allah suruh dia bina kapal. Allah suruh dia bina kapal. Dia sendiri pun tak tahu kenapa Allah suruh dia bina kapal. Akhirnya dia bina kapal tersebut, datang banjir. Dan akhirnya Allah tenggelamkan kaum dia yang engkar dan Allah selamatkan dia dan orang yang berada di atas kapal. Ujian yang Allah berikan pada dia, kesusahan, dia tak tahu pun apa yang berlaku selepasnya, tapi akhirnya Allah datangkan kesenangan. Nabi Ibrahim AS, Allah suruh sembelih anak dia. Allah uji dia dengan sembelih anak. Tapi dia sabar, akhirnya Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan para nabi-nabi yang lain. Maka kita, Allah uji kita, maka sebaik-baik ujian itu adalah dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sunnah para al-anbiya war rusul, mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Ambillah tiap-tiap kali waktu tengah malam, waktu-waktu yang tertentu, bangun berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada wabak yang telah menimpa Malaysia dan seluruh dunia pada hari ini, supaya Allah angkat wabak ini dan Allah berikan sebaik-baik ganjaran kepada kita. Baik, doa ni adalah penenang. Sebab tu kalau dalam ilmu psikologi ni, kita diminta untuk apa? Untuk nak luahkan perasaan kita pada pakar dan sebagainya. Tapi kita ada Allah. Bila jiwa kacau tu, angkatlah kepala menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi buat. Nabi angkat kedua belah tangan menghadap ke langit dengan meminta Allahumma inni, mengadu kepada Allah. Maka akhirnya Allah hilangkan duka cita dengan cara doa tadi. Baik. Kemudian yang kedua kita dapat lihat, iaitu Nabi SAW dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran sehingga ketika dia sedang baca Al-Quran itulah datang segerombolan jin dan masuk Islam. Maka di sana menggambarkan kepada kita orang yang nak tenangkan jiwa selain daripada yang pertama adalah doa, yang keduanya adalah dengan membaca Al-Quran. Okey, kita lihat bagaimana Al-Quran sebut. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wujilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Di antara tanda-tanda orang yang beriman itu bila disebut nama Allah gemetar rasa hati dia. Bila dibacakan pada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Maka ini di antaranya Al-Quran ini adalah sumber kekuatan bagi kita. Al-Quran ini adalah ruh, jiwa. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Maka yang demikian itu kami telah jadikan pada kalian Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran yang bersifat dengan sifat ruh. Ruh ni maknanya menghidupkan jiwa. Kita duduk kat rumah tuan-tuan, takkan nak tengok TV saja. Bacalah Al-Quran, bukalah Al-Quran. Kalau kita dah pandai Al-Quran, baca dengan anak-anak, cuba tengok bacaan anak-anak kita. Kalau siapa boleh buat, nak khatam 3 hari sekali, 1 juzuk sebelum solat, 1 juzuk selepas solat. 3 hari boleh khatam. Kalau rajin. Tak rajin, ambil, kita katakan 2 helai sebelum solat, 2 helai selepas solat, insya-Allah dalam tempoh masa 1 bulan. 1 bulan. Ataupun mungkin boleh cepat baca Quran. Masa kita yang terluang jangan dibuang begitu saja. Jadikan dengan cara memperbanyakkan bacaan Al-Quran, mengulang kaji, bahkan menghafal Al-Quran. Itu yang paling terbaik. Kerana sifat Al-Quran itu sendiri antaranya sebagai penenang. Penenang kepada kita. Maka Nabi SAW seringkali membaca Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak? Nabi SAW ada uban kat atas kepala dia. Belahan tengah rambut dia ni ada uban. Nabi SAW juga ada uban pada di pelipis dia, jambang dia juga ada uban. Ditanya kepada Nabi SAW dan juga hadis riwayat Anas dan juga hadis riwayat Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Umar. Kata Anas, lam yatajawaz syaibur rasul illa 14 syaiban. Aku tengok uban kat kepala Nabi ni ada 14 helai. Kata Abdullah Ibnu Umar, aku kira uban ada sekitar 20 helai. So di antara 20 ke 14 helai. Sehingga bila ditanya kepada Nabi SAW, kenapakah kepala beliau beruban? Laqad kunta syiban ya Rasulullah, kami dapati di atas kepala engkau ada uban ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, syayyabatni hud, syayyabatni al-waqi'ah, syayyabatni al-mursalat, syayyabatni amma yatasa'alun, syayyabatni at-takwir.
kepala aku beruban disebabkan surah Hud, kepala aku beruban disebabkan surah Al-Waqi'ah, kepala aku beruban disebabkan surah Al-Mursalat, kepala aku beruban disebabkan surah Amma Yatasaalun, dan kepala aku beruban disebabkan surah At-Takwir, iaitu Idza Syamsu Kuwirat. Al-Quran penyebab kepala Nabi SAW beruban. Cuba kita tengok kita kadang sampai beruban kepala tak baca-baca Al-Quran lagi, tuan-tuan. Sebab tu kita kata ambil sempena, kita katakan tempoh bertenang kita kat rumah ni, banyakkan membaca Al-Quran, insya-Allah Allah akan hilangkan stres, rasa boring kita, rasa jemu, bahkan kita akan dapat satu nikmat iman kita yang makin bertambah kuat, jiwa kita yang makin kental dengan kekuatan iman yang kita dapat daripada Al-Quran tu tadi. Baik. Yang ketiga, Nabi SAW berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, kalau soalan ditanya, dalam surah tersebut disebutkan berlakunya peristiwa ni waktu siang ke waktu malam? Waktu malam. Lailan, Allah kata. Kalimah lailan menunjukkan malam. Apakah rahsia malam di sana? Sesiapa yang nak mencari ketenangan di dalam hidup, kalau dia stres, jiwa kacau, hati tak tenteram, banyakkan bangun di tengah malam mengadu kepada Allah, kerana malam ini waktu yang paling istimewa, sehingga Allah telah memilih untuk diperjalankan Nabi SAW adalah di waktu malam. Sehingga di sana ada satu surah yang amat unik. Surah ini dinamakan surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang sedang berselimut, tuan-tuan, kita siang pun kita boleh tidur, malam pun kita pergi hantam tidur lagi. Berapa jam kita nak tidur? So, tidur awal malam-malam, bangun juga awal. Bangunlah, surau, masjid, dah tak boleh pergi. Bukan main lagi komplain hari tu. Apa ni dia orang ni, kerajaan ni pergi tutup masjid lah, surau tutup lah. Ini macam-macam lah. Waktu time buka kita tak pergi pun hari tu ni. Sekarang ni tiba-tiba time tutup nak bising pula. Baik, sekarang tak apalah. Dah alang-alang dah tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Gunakanlah peluang. Tidur awal, bangun awal. Kita bangun di tengah malam, ambil peluang malam. Bangun, gabungkan doa tadi yang kita sebut. Gabungkan Al-Quran yang kita baca dengan cara kita bermunajat, solat tahajud. Bangun di tengah malam. Kerana tiap-tiap malam, tak payah tunggu malam ni 10 Sya'ban, tak payah tunggu awal Muharram. Cukup sekadar tiap-tiap malam 1/3 terakhir malam. Tanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, langit dunia dan bertanya, di mana hamba-Ku yang berdoa aku nak makbulkan, di mana siapa yang bertaubat aku nak terima taubat dia dan sebagainya. Maka ambillah peluang tersebut. Peluang iaitu dengan cara kita bangun di tengah malam. So Allah kata dalam surah Muzammil, bangunlah di tengah malam walaupun sedikit, separuh, lebih separuh, kurang daripada separuh. Dan bacalah Al-Quran di tengah malam. Kerana kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad ujian yang berat. Maka seakan-akan gambarannya dengan cara orang yang bangun malam, dia baca Al-Quran, dia solat tahajud, dia berdoa kepada Allah, ujian yang berat, dia takkan rasa berat. Bahkan Allah datangkan kekuatan pada jiwa. Buktinya ayat ke-6 surah Al-Muzammil, kata Allah Subhanahu wa taala, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadat di waktu malam itu ibadat yang paling tepat dan paling mendatangkan kesan kepada jiwa. Bukankah ini di antara asbab nak hilangkan stres yang paling terbaik? Kita nak hilangkan keresahan jiwa, tak puas hati, geram, jiwa kacau. Maka dengan cara kita bangun di tengah malam, Allah datangkan ketenangan dengan cara orang yang bangun di tengah malam. Kalau bola kita boleh bangun tengah malam, kalau sebab yang lain kita boleh bangun di tengah malam, kenapa dalam saat ketika kita susah yang macam ni, kita tak boleh bangun di tengah malam? Baik, kemudian kita lihat Allah nak tenangkan hati Nabi SAW dengan cara tarwihun nafs, merehatkan jiwa, dengan cara dibawa berjalan. Kalau ditanya soalan lah kat dalam ni, jemu tak jemu, boring tak boring, cemuih tak cemuih, duduk dekat rumah. Ini baru 1 minggu ni. Nak kena tambah lagi 14 hari ni
Jemu tak jemu? Of course kita katakan jemu yang teramat. Jemu. Macam mana cara nak hilangkan jemu tadi? Maka kena berjalan. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Allah nak hilangkan stres. Amul Hazni, tahun duka cita, sedih Nabi dengan pelbagai peristiwa yang berlaku, Allah bawa Nabi SAW berjalan. Ada dua benda. Penat kita ni ada dua penat. Satu penat fizikal, yang kedua penat jiwa. Tuan-tuan, penat fizikal tak ada masalah. Tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, hilang. Tapi untuk penat jiwa ni masalah. Penat jiwa ni dia tengok cicak, dia kata buaya. Dia tengok macam-macam lah, jadi dia akan datang masalah-masalah yang lain. Okey, bila penat jiwa, balik ke rumah tiba-tiba tengok bini basuh pinggang pompang-pompang, dia sapu sampah lebih pada sabit rumput lagi, kita tengok berpusing-pusing dia punya penyapu. Yang tu dia bukan penat. Dia bukan penat fizikal, yang tu dia penat jiwa. Penat jiwa ni dia ada cara dia, tak boleh sebarangan. Macam mana nak buat? Cakap kat dia, pakai baju, nak pergi mana? Ikut cukup. Ni kalau bukan time sekarang ni lah, waktu-waktu yang lain. Bawa pergi mana? Tuan-tuan bawa pergi Maidin, bawa pergi Tesco, bawa pergi Jasco. 2 jam, pusing tengok tak beli apa pun tak apa, dia dah jadi seronok. Sebab apa? Boleh keluar berjalan. Sebab tu berjalan ni dia akan menyeronokkan, merehatkan jiwa. Sebab tu dibawa Nabi SAW dengan cara diperjalankan untuk kerehatan bagi jiwa dia. Cuma kita hari ni jangan buat pasal, abang-abang polis, abang ATM banyak, korang pergi berjalan memang naas kena. Okey, so tak payah berjalan. Kita katakan yang berjalan ni kita ambil lain masa. Tapi kita boleh berjalan dengan cara menyelusuri Al-Quran, berjalan daripada banyak benda yang kita boleh buat, gantikan. Cuma perjalanan di sini yang menariknya adalah perjalanan masjid ke masjid. Dan tidak ada perjalanan yang paling terbaik adalah perjalanan masjid ke masjid. Sekarang baru kita tahu rupa-rupanya masjid itu adalah satu nikmat. Bila azan sahaja tak boleh solat berjemaah, Jumaat dah tak boleh pergi masjid, waktu tu baru kita tahu Allah telah angkat satu nikmat yang sebelum ni kita tak rasa nikmat. 2-3 bulan yang lepas, Syekh Abdul Waris, salah seorang ulama Uyghur, dia datang ke Malaysia. Dia diminta saya untuk jadi penterjemah. Jadi dia ceritakan kami di Uyghur dulunya, kami waktu nikmat duduk depan mata, kami tak rasa. Tapi bila nikmat itu dicabut, waktu tu baru kami tahu nikmat tersebut telah hilang. Apa dia? Kami mempunyai ribuan masjid. Tapi bila masjid kami telah dirobohkan, sebahagiannya dijadikan kelab malam, waktu tu kami tak diizinkan datang ke masjid, barulah kami tahu rupa-rupanya masjid itu adalah satu nikmat yang amat-amat bermanfaat kepada orang yang beriman. Sebab tu dibawa Nabi SAW perjalanan masjid ke masjid. Menunjukkan di sana ada kebaikan masjid yang tertentu. Yang ni mungkin topik yang kali yang lain kita cerita topik tentang masjid. Tapi saya nak ambil sedikit saja. Akhirnya selepas masjid, Nabi dimi'rajkan naik ke atas. Dimi'rajkan naik ke atas, ditunjukkan tentang akhirat, dan yang terakhir diberikan solat. Baik, kita kembali balik ke belakang. Saya nak rumuskan. 3 minit. Okey. Yang pertama, stres tadi kita dah cerita dah, Nabi sedih, Nabi bimbang, Nabi duka cita. First kali Nabi buat apa? Nabi doa. Yang kedua Nabi buat apa? Quran. Yang ketiga, manfaatkan malam. Yang keempat apa? Yang keempat, perjalanan masjid ke masjid. Yang kelima, iaitu Nabi SAW diperlihatkan tentang akhirat. Tuan-tuan, mengingati akhirat adalah tanda kecerdikan seseorang. Tuan-tuan, kita dalam suasana hari ini cuba fikir. Kita hari ini kita duduk dalam rumah, kita ada makanan, kita boleh tengok lagi orang, kita boleh bercakap. Bagaimana keadaan saat ketika mana kita nak duduk kat dalam kubur seorang diri? Apa bekalan kita? Kalau dalam tempoh 2 minggu ni kita kena ada bekalan sesak Maidin, sebelum ni kita pergi beli barang buat balik ke rumah kita, semata-mata kerana 2 minggu kita tak boleh keluar pergi ke mana-mana. Macam mana tuan-tuan nak duduk 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun kat dalam kubur kalau tanpa bekalan? Apa bekalan kita? Bekalan kita iaitu itulah pahala amalan yang kita lakukan. Itulah bekalan wang ringgit, currency yang kita nak gunakan ketika kita berada kat dalam kubur, waktu kita berada di akhirat. Kita nak pergi ke tempat yang jauh, kita bawa duit. Bagaimana nak pergi ke tempat yang paling jauh, iaitu akhirat, takkan tak bawa apa-apa. Banyakkan fikirkan tentang akhirat, nescaya dia akan melembutkan hati, menenangkan jiwa, sehingga kata Nabi SAW, atadruna manil kayyis. Kamu tahu ke tidak siapakah orang yang cerdik? Nabi SAW tanya sahabat, kamu tahu tak siapa orang yang cerdik?
Sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang cerdik itu orang yang sentiasa memikirkan tentang kehidupan selepas mati. Dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhirat, maka akhirat itu menjadikan otak kita cerdas. Akhirat menjadikan kita melakukan persiapan. Ingat akhirat akan menenangkan jiwa. Ingat akhirat mendatangkan rasa gerun kita kepada Allah. Akhirnya jadi lonjakan untuk kita beramal dengan lebih banyak lagi. Baik, yang terakhir sekali diberikan kepada Nabi SAW satu anugerah yang paling hebat. Anugerah yang disebut sebagai as-salah. As-salah hiya silah. Solat itu adalah silah. Silah itu hubungan, ikatan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya nak ceritakan bab solat ni, sikit saya ambil dalam 1 minit. Cerita ni siapa yang hadir kuliah saya mungkin selalu dengar. Kisah seorang sahabat saya. Dia ada masalah. Masalah apa dia ni? Masalah dia seorang yang jiwa kacau. Satu hari dia datang jumpa saya, minta saya buat air penawar. Dia kata duduklah dulu. Saya kena tahu sakit apa baru boleh buat air penawar. Saya pun saja. Biasanya kalau siapa-siapa datang kat kita, dia bagi tahu kat kita dia ada masalah, hidup dia susah begitu begini, tuan-tuan boleh scan dia. Macam mana cara nak scan? Scan dia dengan soalan. Setelah dia duduk, saya tanya, dia nak tanya engkau boleh tak? Dia kata boleh lah ustaz, nak tanya apa? Bila last engkau solat? Saya tak tanya dia solat ke tak. Kalau tanya dia solat ke tak best sangat. So kita tanya bila last dia solat. Bila saya tanya macam tu, jawapan yang saya dapat amat mengejutkan. Bila dia kata last dia solat tu, dia kata raya haji tahun lepas, Allahu Akbar, hampir 1 tahun dia tak solat. Baik, waktu tu jangan duk gelak kat dia, kita relax saja. Saya pun cakap kat dia, boleh tak aku nak cakap kat kau macam ni? Dalam diri kau tak ada Tuhan. Dia kata, itulah aku pun rasa macam tu juga. Dia sendiri mengaku dalam diri dia tak ada Tuhan. Memang sungguh tuan-tuan, tak solat, hubungan kita dengan Allah putus. Putus hubungan dengan Allah ni ada kesan dia. Hari ni kalau siapa yang dengar kat sini ataupun siapa-siapa yang kat mana-mana tempat sekalipun, kalau dia susah dalam hidup, kesempitan dalam hidup dia nak tahu apa punca hidup dia jadi susah dan sempit ni, first kali dia kena check dekat solat. Kenapa saya cakap macam tu? Baik. Cuba tengok satu petikan ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada ingat aku, nescaya aku akan sempitkan hidup dia. Allah jamin, Allah kata, kamu tak ingat aku akan sempit hidup dia. Itu kesan pertama bagi orang yang tak solat, Allah sempitkan hidup. Sempit hidup ni maknanya kalau gaji banyak sekalipun, dia tak akan jadi senang. Allah akan bagi pada dia kesusahan dalam pelbagai benda. Baik, kesan yang kedua kalau diputuskan hubungan dengan Allah. Allah kata, وَمَنْ يَغْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهِيَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang tak ingat Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang baik ini, kami jadikan sahabat dia tu setan. Setan ni akan sentiasa duduk dengan dia. Orang yang tak solat, dia akan buat perangai yang jahat. Sebab tu, kalau ada sahabat-sahabat kita hak mulut jahat, hak perangai jahat, ataupun buat benda yang tak elok. Kalau dia buat sesuatu benda, tanya dia, hang ni tak solat kot gamanya ni. Dia tanya kenapa? Sebab biasanya kalau hang tak solat ni, macam ni jadinya. Kalau dia kata solat, maknanya ada something wrong pada solat dia tadi, sehingga menyebabkan dia jadi macam tu. Baik, so menunjukkan bagaimana hubungan solat ini, tinggal saja kita telah putuskan hubungan kita dengan Allah. Baik, yang seterusnya. Solat ini di antara sumber penenang. Seringkaskan masa kita terhad. Okey, yang poin-poin yang terakhir ni. Sikit lagi. 1 minit lah. Okey. Orang yang tak solat. Solat ini di antara salah satu penenang. Apa buktinya? Ayat tadi kan saya baca di awal. Allah kata, Innal insana khuliqa halu'a. Kami jadikan manusia dalam keadaan keluh kesah. Iza masahu syarru jazu'a, bila kami timpakan susah dia akan keluh kesah. Wa iza masahul khairu manu'a, bila kami timpakan pada dia kebaikan dia akan jadi kedekut. Illal musallin, melainkan orang yang bersolat. So menunjukkan orang yang bersolat, Allah tak akan jadikan kehidupan dia keluh kesah. Ni jaminan bukan saya bagi, bukan PM yang bagi, tapi Allah yang bagi jaminan kepada orang yang jaga solat. Allah tak akan jadikan hidup dia keluh kesah. Baik. Yang kedua, solat juga di antara sumber ketenangan. Apa buktinya?
bila ditanya kepada Nabi SAW tentang qurratu ainin, penyejuk mata, ketenangan jiwa, kata Nabi SAW, innama ju'ilat qurratu aini fi shalah. Sesungguhnya dijadikan penyejuk mata bagi aku adalah saat ketika mana aku berada di dalam solat. So solat tu penenang bagi diri Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan rasa marah, tengah berdiri duduk. Duduk marah lagi, baring. Baring marah lagi, bangun ambil wuduk. Ambil wuduk marah juga, bangun solat 2 rakaat. Jadi penenang. Sehingga kan Nabi kata, solat penenang, penyejuk mata bagi aku. Bahkan buktinya ketika Nabi nak perintahkan Bilal untuk bangun azan, Nabi tak kata, hey Bilal pergi azan. Tapi Nabi sebut dengan perkataan, arihna ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami. Maksud rehatkan, kita nak solat dan solat adalah kerehatan bagi kita. Saya simpulkan balik yang terakhir, ketenangan kita datang daripada yang pertama adalah semua manusia akan mengalami saat tak tenang, stres, jiwa kacau, tak puas hati, pelbagai benda. Macam mana nak dapat balik kebaikan tu tadi? Ketenangan jiwa yang pertama adalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, banyakkan membaca Al-Quran. Yang ketiganya adalah iaitu dengan cara memanfaatkan waktu malam untuk bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di waktu orang lain sedang tidur. Yang keempat adalah berjalan masjid ke masjid. Yang kelima adalah iaitu kita katakan banyak mengingati akhirat. Dan yang keenamnya adalah solat. Maka 6 rantaian ini yang dilalui oleh Nabi SAW, Allah jadikan pengubat bagi kesejahteraan jiwa mana-mana manusia pun. Maka nescaya kalau dia buat 5 ataupun 6 perkara ni, nescaya mereka akan dapat ketenangan yang kekal abadi, insya-Allah. Dan saya kira cukup sekadar itu. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang menonton. Tak ada soal jawab kan? Tak ada soal jawab. Jadi terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudi menonton. Saya minta maaf kalau ada terdapat kekurangan ataupun apa-apa kesilapan yang berlaku. Saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah. Segala kekurangan datang daripada diri saya. Saya doakan sedikit, sama-sama kita aminkan. A'udzubillahissami'un alim minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajma' hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin wa ya dzal jalali wal ikram wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya arhamar rahimin, kami telah ditimpa dengan kesusahan ya Allah. Kami telah ditimpa dengan wabak bencana ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, Engkau yang Maha Pengasih. Maka Engkau sembuhkanlah pesakit-pesakit kami ya Allah. Engkau jauhkanlah kami daripada sebarang penyakit dan wabak ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, sesungguhnya kepadamu-lah kami meminta, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana birahmatika ya arhamar rahimin. Di antara kami ada yang sakit, Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah. Di antara kami ada yang meminta, Engkau perkenankanlah permintaan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang berhajat, Engkau penuhilah hajat mereka ya Allah. Di antara kami ada yang miskin, Engkau kayakan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang susah, Engkau kayakan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang jahil, Engkau alimkan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang susah, Engkau senangkanlah mereka ya Allah. Di antara kami ada yang berdoa, Engkau perkenankanlah doa mereka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa binuril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi al-Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham idfa' wa yarham idfa'na ya Allah, idfa'na ya Karim, idfa'na ya Rahim. Kullu bala'in wa waba'in wa dhayiqin wa shiddatin wa fitnah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.